Shalom jemaat sekalian, 亲爱的主内弟兄姐妹们平安， selamat merayakan hari Pentakosta. 让我们可以欢庆圣灵的降临。 Terima kasih kepada Gembala Sidang, hamba Tuhan, Pak Yakub Tan, dan staf penggembalaan yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. 我要感谢本堂的牧师以及执事们，可以邀请我来到当中传讲神的话语。 Beberapa yang saya kenal, Pak Yakub Tan, Pendeta Felix dan Semu, Pendeta Andi Riyadi, dan Andri, saudara Andri juga saya sudah kenal lama. 我认识在这里有就是菲利牧师师母，我自己还有严牧师师母安瑞弟兄。 Mari kita baca firman Tuhan dari beberapa ayat, dari pertama-tama dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 8. Saya baca Indonesia, Pak Yakub baca ayat yang dalam Mandarinnya. 就一起来翻开圣经，神的话语在使徒信经第1 Kisah 章 1 ayat 8, 第8节。 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并且在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。 Pasal 2 ayat 1 sampai 5, ketika tiba hari-hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu puji seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan yang saleh, yang dari segala bangsa di bawah kolong langit. 五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所做的物质。又有石头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各过来，住在耶路撒冷。自声音响，众人都来聚集，个人听见门徒用众人的详谈说话，就审他们。 Berikutnya Yohanes 7, kita baca ayat yang ke-37 sampai 39 saja. 接下去是约翰福音第7章。 Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Roh Kitab Suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. 约翰福音第7章37到38节。节期的末日就是最大之日，耶稣站作高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。” Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut kalender Yahudi, maksud saya menurut kalender gerejawi yang kita miliki di Indonesia sekarang ini, tanggal 28 hari ini adalah hari tanggal pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. 现在弟兄姐妹，我们在印尼的月历，今天就是圣灵降临节、五旬节。 Pentakosta adalah salah satu hari raya terpenting baik dalam agama Yahudi maupun dalam agama Kristen selain Natal, Paskah dan Jumat Agung. 除了这些，我们知道圣诞节、受难节、复活节，那么圣灵降临节是我们基督教也是犹太教重要的一个节日。 Apa arti Pentakosta?
到底五旬节的意思是什么呢？ Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentakostes yang berarti hari ke-50. Itu ya. 这个五旬节的意思就是它的希腊文 Pentakostes 就是第50天。 Oh, ya. Ya, jadi Pentakosta berasal dari kata bahasa Yunani Pentakostes, ya, yang yang berarti hari ke-50 itu letterleknya. 五旬节就是希腊文就是 Pentakostes 第50天。 Yaitu bahwa 50 hari setelah hari raya Pondok Daun, maka itulah setelah hari raya Paskah, disitulah hari raya Pondok Daun, setelah hari Pentakosta bagi orang Yahudi. 就是主耶稣复活以后直到第50天就是五旬节。 Nah, bagi orang Yahudi Pentakosta adalah hari perayaan panen gandum yang luar biasa pada saat itu. 那么对以色列人，他们的五旬节就是他们丰收麦果的时候。 Sementara bagi orang Kristen, Pentakosta itu adalah bertepatan dengan hari pencurahan Roh Kudus. 但是对基督教来说，五旬节就是圣灵降临的那一天。 Kalau bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah hari raya panen gandum, orang Kristen panen raya jiwa-jiwa. 犹太人他们庆祝这个节日是大丰收的时候，但是教会基督徒基督教庆祝五旬节是丰收新生命。 Karena pada hari Pentakosta itu ada 3.000 orang dibaptis, bertobat dan terima Tuhan Yesus. 因为在五旬节的时候，有3000人灵洗悔改，相信耶稣。 Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱主内弟兄姐妹， Siapakah Roh Kudus itu Bapak Ibu sekalian? 到底圣灵是谁呢？ Perhatikan apa yang Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 那么在约翰福音14章16节告诉我们，我要求父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Perhatikan di situ ada kata penolong yang lain. 在那里有一句话告诉我们，另外的一位保惠师。 Saudara, ada 2 kata dalam bahasa Yunani tentang yang lain. 那么在另外在希腊文有2个含义。 Yang pertama adalah yang lain dari yang lain. 第一，它的意思就是在不一样中的不一样。 Itu pakai kata heteros. 它的希腊文是 heteros， Barang ini lain dari barang ini. 就是这个左边的东西跟右边的东西不一样。 Itu pakai kata heteros. 它的意思希腊文是 Tapi ada heteros。 kata kedua yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah yang lain tetapi yang sama. 有第2个含义，就是在一样中的不一样。 Ini lain daripada ini. Sorry. 左边的跟右边的不一样， Tapi ini sama dengan ini. 但是它们也是一样。 Lain atau sama ini? 弟兄姐妹看，这2杯水一样吗？ Beda. Yang ini di sebelah kanan saya, yang sini di sebelah kiri saya. 不一样，一个在左边，一个在右边， Tapi sama esensinya aqua. 但是它的本质是一样，是水。 Nah, kata yang digunakan dalam bahasa Yunani itulah yang kedua, itu yang lain dari yang sama. 所以在这个希腊文的含义，在我们所读的经文，就是在一样中的不一样。 Roh Kudus itu beda dengan Bapa, beda dengan Roh Yesus Kristus, tapi sama hakikatnya sebagai Allah yang ilahi. 虽然我们知道我们的三一真神、圣灵、圣父、圣子都有各自的位格，但是他们的本质是一 Jadi Roh 样的。 Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, walaupun pribadinya beda, tapi sama hakikatnya sebagai Allah. 但因为我们知道圣灵是神里面的第3个位格，他也是神。
Luar biasa pemilihan kata dipakai di sini itu bukan salah cetak, tapi itulah kebenaran yang kita tahu itu Allah Tritunggal di dalam kekristenan. 所以我们看在圣经里面所写的不是印错，但是我们看见它的用词是多么的特别。 Nah, terkait dengan tema khotbah hari ini, api Roh Kudus bakar hatiku, ini bicara tentang bagaimana besarnya peranan Roh Kudus dalam pelayanan misi gereja. 那么今天我们所谈到的主题就是圣灵焚烧我的心灵，我们要看圣灵扮演在教会什么的角色。 Dan perlunya orang Kristen yang sudah menerima anugerah keselamatan bersandar pada Roh Kudus memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 所以我们成为基督徒，我们要扮演的角色就是在这个靠圣灵做传福音的事工。 Karena ini bukan seminar tentang Roh Kudus, saya hanya menyinggung beberapa peranan Roh Kudus saja dalam hidup orang percaya, dalam korelasinya dengan penginjilan. 那么我们今天不是讲座关于圣灵，所以我拿几样圣灵扮演的角色，怎么样来在我们的传福音的事工上参与。 Saudara, yang pertama Roh Kudus itu melahirbarukan. 第一就是我们知道圣灵可以叫我们重生。 Tepat sekali dalam pembacaan berita anugerah tadi diambil dari Titus pasal 3 ayat 5. 就是我们看在圣经告诉我们说， Yaitu bagaimana dengan rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, maka ada pembaruan oleh Roh Kudus. 因为神的恩赐、神的恩典，让我们可以因着圣灵在重生。 Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, ya, ia akan menyingsapkan dunia. 那么在约翰福音第16章第8节告诉我们，他要叫世人为罪。 Saudara, tidak ada orang yang bisa meyakinkan orang, dirinya orang berdosa, lalu percaya Tuhan Yesus itu tidak ada usaha manusia di situ. 就是不是神的作为、主的作为，根本没有一个人能够承认他是一个罪人。 Hari ini saya dengar ada 11 orang akan dibaptis. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. 我们今天知道听见这个消息，今天11个人他们要受洗见信礼，这是神灵的工作。 Sebab dengan berbusa-busa pun kita ngomong, kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak mungkin orang bisa percaya Tuhan. 因为就是今天我们讲福音给人讲到口渴，也是不能叫一个人可以悔改。 Contoh yang paling jelas adalah murid-murid yang sederhana, Petrus yang nelayan biasa, khotbah pada hari Pentakosta dengan urapan Tuhan, 3.000 orang bertobat. 我们看见最显明的例子，就是当彼得传福音的时候，他是一个平凡的人，但是3000人可以悔改。 Tetapi Roh Kudus itu bekerja selalu melalui firman Tuhan. 而且圣灵时刻用神的话语来工作。 Firman itu disampaikan, karena itulah wahyunya dia, maka dia bekerja meyakinkan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 因为神的话语是神所启示的，当神话语出去，就能够引领人相信。 Ini menyadarkan kita yang terjun dalam pelayanan, tidak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita tentang dalam pelayanan. 所以我们提醒我们侍奉主的人，不能因着我们所做的事而自豪。 Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa memberitakan Injil, orang bisa bertobat, itu karena pekerjaan Roh Kudus. 我们可以服侍神，我们可以传福音，让人悔改，这一切都是圣灵的工作。 Jadi pertama, Roh Kudus melahirbarukan orang, membuat orang itu dari yang tidak percaya menjadi percaya, menjadi orang yang berjalan dalam kebinasaan, menjadi orang yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. 所以圣灵力的工作就是叫我们重生，从一个不相信、不得救的人，成为一个相信得救、相信耶稣的人。 Khotbah Petrus pada hari Pentakosta dengan 3.000 orang bertobat membuktikan pekerjaan Roh Kudus yang begitu nyata. 我们知道，当彼得传福音的3000人悔改，是圣灵的工作。 Yang kedua, Roh Kudus memberi jaminan keselamatan. 第二就是圣灵给我们得救的这个保证。 Saudara, dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 12 dan sampai 14 dikatakan begini. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga kamu juga ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 以弗所书第1章12、13节，叫他的荣耀从我们至首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。 Ketika seseorang sadar dirinya orang berdosa, lalu percaya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus masuk dalam hatinya, masuknya itu bersifat permanen. 当一个人知道他是个罪人，他相信接受了耶稣，那么圣灵就永远居住在他的心里。 Dan Alkitab mengatakan dengan masuknya Roh Kudus maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. 那么在圣经告诉我们就受了圣灵的印记。 Lalu dalam ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu merupakan jaminan keselamatan kita. 那么圣灵就是我们得救的一个保证。 Saudara, waktu saudara membeli polis asuransi, 当我们买保险的时候， ketika saudara menerima polis asuransi itu ada cap atau meterai perusahaan asuransi, 我们买保险在合约上有公司的印章印花。 maka saat mulai berlakunya polis, kita sudah dijamin kalau sakit pasti ditanggung. 那么当我们的保险一生效的时候，我们生病保险公司会担保。 Sudah mendapatkan manfaat belum? 已经得到他的利益吗？ Tapi sudah dijamin. 他已经保险公司已经担保。 Dan demikian juga pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, meskipun hidup kekal yang sempurna belum kita alami, tapi tatkala kita percaya Yesus, detik itu juga keselamatan kita dijamin. 但是当我们成为基督徒，我们一开我们的心接受主做我们救主的时候，那么已经担保我们得到这个永恒的生命。 Kebenaran-kebenaran ini seharusnya membakar kita untuk lebih serius percaya kepada Tuhan, lebih serius melayani Tuhan. 当然，这一切都要让我们更加的认真去做传福音侍奉神。 Karena keselamatan kita sudah diberikan jaminan yang pasti. 因为神已经给我们肯定的救赎恩典， Yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. 是没有一样东西可以动摇的。 Karena Roh Kudus sudah menjamin keselamatan kita. 圣灵已经担保我们的得救， Oleh karena itu jangan pernah bimbang dan ragu tentang keselamatan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. 所以在耶稣基督里，我们不能犹豫关于我们的救赎恩典。 Orang yang rapuh imannya 一个人信心脆弱， bisa meragukan Tuhan ketika COVID melanda. 当这个肺炎疫情袭击的时候，可能会动摇。 Segala kesulitan hidup termasuk COVID, Bapak Ibu sekalian, itu adalah filter dari Tuhan menguji apakah orang itu orang yang setia atau tidak percaya kepada Tuhan. 但是我们知道，常常种种的苦难或者肺炎疫情，也是能够让我们神知道我们是一个忠于神的人。 Orang Kristen yang stabil, baik sehat atau sakit, susah atau senang, kaya atau miskin, konsisten ikut Tuhan, itu iman yang stabil. 一个真正绝对信靠神的信心，平衡的信心，就是当他不论在苦难、喜乐、富有、贫穷之中，都能够忍就坚持他的信仰。 Ada orang mengalami kesulitan hidup termasuk COVID, mulai goyah imannya, di mana Tuhan? 有一些人他们在困难的时候，他们在肺炎疫情袭击的时候，信心摇动。 Tapi ada orang mengatakan, Tuhan berhak berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah mempersalahkan Tuhan. 有一些人他们肯定的说，主不论在我身上发生什么事情，也不能动摇我对神的 Dan 信 saya 靠。 menyaksikan ada banyak orang, meskipun bertubi-tubi dilanda malapetaka, goyahnya imannya tidak goyah. 我发现有很多基督徒，他们遭遇到种种的生活的艰难，但是他的信心还是不动摇。 Yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa dalam
pelayanan. 第三就是圣灵给我们这个能力去侍奉。 Saudara, tadi dikatakan di dalam Kisah pasal 1:8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, bahkan seluruh ujung bumi. 刚才我们所读的圣经在使徒行传第章告诉我们，就是圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，成为我的 Tetapi Tuhan 见 Yesus 证。 mengatakan, tunggu dulu di Yerusalem ya. 圣灵说：“你等待在耶路撒冷。” Jangan dulu berkobar-kobar. Saya tahu kamu berkobar-kobar melayani, tapi tunggu dulu. 我知道你们很火热，要去服侍传福音，但是你们先等待， Menanti janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus itu. 就是你们要等待圣灵的降临，就是天父所应许。 Seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan, saya tahu kamu semangat sekali memberitakan Injil. 好像主耶稣知道我们的心何等的火热，要去传福音， Tapi tolong jangan pergi dulu. 但是你不要动。 Tunggu kuasa dari tempat tinggi memenuhi dan memberikan kuasa kepadamu, barulah engkau pergi memberitakan Injil. 等圣灵降临，把这个能力赐给你们，你们才出去传福音。 Apa artinya? 什么意思呢？ Jangan pernah melaksanakan tugas misi dengan kemampuan sendiri. 意思说，就是不要靠我们自己的能力去做传福音、宣教事工。 Tugas pemberitaan Injil adalah merampas, membawa jiwa-jiwa dari berjalan menuju kepada kebinasaan, membawa mereka pulang ke jalan yang benar ke Bapa di surga. 因为我们知道宣教的事工就是把那些还未得救的灵魂抢回来，让他们走上这个永恒的道路。 Kalau setan merampas manusia, membuang mereka ke neraka, orang-orang Kristen membawa orang kembali kepada keselamatan dalam kerajaan surga. 我们知道，若是魔鬼他抢夺人的灵魂丢到硫磺火湖里，但是我们基督徒就抢救灵魂归入神的名下。 Kenapa gereja Kristen kebenaran terus eksis sampai hari ini? 为什么我们真理堂可以存在直到今天？ Kenapa saudara berani membuka pos PI dan mengadakan penginjilan? 为什么我们敢开布道所做传福 Ini 音的事 bukti 工？ Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja untuk melaksanakan misinya. 因为我们知道圣灵给我们这个能力来履行这个宣教事工。 Jadi pekerjaan Roh Kudus itu selain mewahyukan kebenaran, melahirbarukan, juga memberikan kuasa di dalam pelayanan. 因为我们知道圣灵的角色就是他启示神的话语，他也是叫人重生，也给我们能力传福音。 Nah, kalau Roh Kudus siap melahirbarukan orang untuk bertobat dan mendengar Injil, 就是圣灵他有这个能力叫人重生， dan Roh Kudus siap memberikan kuasa dalam pelayanan, 而且可以给我们能力去做传福音的事工。 lalu alasan apa gereja tidak mau memberitakan Injil? 那么我们有什么理由不传福音呢？ Saudara, dalam beberapa menit ke depan kita akan melihat urgensinya pelayanan penginjilan yang harus dilakukan oleh gereja. 接下去我们要看教会应当认真的、活跃的去做宣教传福音。 Mengapa gereja perlu mengabarkan Injil? 为什么教会一定要传福音？ Saudara, seorang teolog besar bernama Emil Brunner mengatakan, gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. 一个神学家 Emil Brunner 他讲了一句话，他说：“教会的存在是因为宣教，教会的存在也是为了宣教。” Sebagai orang yang terjun banyak dalam pelayanan misi, saya begitu senang mendengar gereja ini, gereja Kristen kebenaran, gereja yang melaksanakan misi Tuhan. 在听见很多教会做传宣教的工作，其中这就是真理堂。 Saudara, mengapa kita harus mengabarkan Injil? 弟兄姐妹，为什么我们要传福音？ Pertama, karena kehendak Allah. 第一，因为这是神的旨意。 2 Petrus pasal 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang mengatakannya sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 在彼得后书3章9节告诉我们，主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一个人沉沦，乃愿人人都悔改。
Perhatikan kata yang saya garis bawahi, Tuhan tidak menghendaki orang binasa, melainkan selamat. 请注意这两句话：神不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 John Calvin mengatakan, tidak ada hal yang lebih besar daripada kehendak Allah, kecuali Allah itu sendiri. 加尔文说，除了神自己，没有比神的旨意更大的。 Dan pekabaran Injil adalah salah satu kehendak Allah yang harus dijalankan oleh gereja. 我们知道，传福音、宣教是教会必定要遵循的使命。 Yang kedua, mengapa kita memberitakan Injil? Karena jiwa berharga di mata Tuhan. 第二，为什么要传福音呢？因为我们知道，每一个灵魂在神的眼中都是宝贵的。 Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 4 mengatakan, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. 在以赛亚书43章4节告诉我们：“你在我眼中是宝贵的。” Dan dalam Matius pasal 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? 马太福音46章26节告诉我们：“你得到全世界，失去你的生命，有什么益处？” Artinya seluruh dunia pun tidak bisa mengganti satu jiwa manusia. 意思说，全世界你拥有不能代替一个生命。 Tidak ada yang bisa menilai, menghargai satu jiwa itu sangat besar jiwa nilainya dan hanya darah Kristus yang bisa menebusnya. 我们知道，只有耶稣基督的宝血能够抢救一个灵魂。 Saudara, saya membaca suatu hasil penelitian daripada Howard Morowitz, seorang profesor di Yale University. 我也读这个 Morowitz 他所研究的关于这个人体。 Dia coba menghitung nilai unsur-unsur kimiawi yang dalam diri seorang manusia, mengkalkulasikannya, ada hemoglobin, insulin, enzim, dan lain sebagainya. Itu, dan sebelah kanan itu adalah nilai per dolar per gramnya. 那么这个博士他研究人体里面的化学的这个价值到底有多少？我们知道有血红素、胰岛素、酶、单色素，其他的。 Setelah dikurang 80% karena manusia terdiri 80% air, maka nilai seorang manusia dari semua dikalkulasikan semua nilai unsur kimiawi itu adalah 6 juta US dollar. 那么它减去88%人身体上的水分，剩下28%的这些化学的价值大概是600万美金。 Nah itu adalah untuk orang yang badannya agak posturnya sedang, seperti Pak Yakub Tan. 就像我的这个身体它的价格大概是 Makin gemuk seseorang makin mahal. 一个人越胖，它的价钱就越高。 Jadi Anda yang gemuk itu harus bangga. 那你们身体比较胖的，你们应该自豪。 Ini baru bicara soal unsur kimiawi. 这是谈论关于化学的因素， Belum bicara soal ginjal berapa, jantung berapa, paru-paru berapa, otak berapa, mata berapa. Mahal sekali. 还没有谈论关于其他的气管，你的肾、你的心脏你的眼睛，哇，这个很昂贵。 Nah ini baru bicara soal fisik manusia. 这是谈论人的身体。 Apalagi manusia mempunyai unsur yang bersifat kekal, yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. 何况这个永恒不能用这些物质来形容的， Dan hanya Kristus darahnya yang bisa menebus jiwa yang berharga itu. 只有耶稣基督能够抢救最有价值的灵魂。 Saya berasal dari Kalimantan Timur. 我牧师是从东这个 Kalimantan. 加里曼丹来的。 Di Kalimantan Timur itu banyak pertambangan, perusahaan pertambangan. 我们知道在东加里曼丹很多这些矿场， Apa saja ada di sana. 什么都有。 LNG, minyak, emas, berlian, batu bara. Kalau Kalimantan itu pisah dengan Indonesia, lebih kaya dari Brunei. 就是有煤矿，有金矿还有种种的这些油矿，就是
东加里曼丹分开来，从印尼出来，比 Brunei 还更有钱， tapi penduduknya miskin. 但是人民贫穷 Ada yang tidak beres dalam pengelolaan sumber daya alam berarti. 所以我们知道可能有一些问题在里面。 Nah, para perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan survei ke sana. 很多他们大企业家做一些的考察， Mereka mengadakan pengeboran percobaan di suatu tempat. 他们在一个地方去找石油。 Waduh, di sini terdapat reservoir minyak yang begitu limpah. 哇，他们就发现到在这个地方它的石油实在很多， Ratusan tahun pun tidak habis. 可能几百年去挖也是不 Oh, 抽 di 完。 sini terdapat emas yang luar biasa banyaknya. 在另外一个地方又找到这个很多的这个金矿。 Oh, di sini ada batu bara dengan kadar kalori yang begitu tinggi. Ini bagus sekali. 在另外一个地方找到煤炭，很有价值的煤炭。 Maka mereka bisa menginvest miliar dolar tidak segan-segan. 所以他们可以投资几十亿美金都不可惜。 Mereka itu tahu di situ ada hal yang berharga. 因为他们知道在里面有很重要有价值的东西。 Jiwa manusia lebih berharga dari minyak, intan, berlian, apapun juga. 我们知道人的生命比这些钻石、这些金银都宝贵。 Maukah kita invest untuk jiwa-jiwa yang berharga itu? 是否我们愿意投资在抢救人的生命？ Saudara, yang ketiga, manusia berdosa akan binasa. 因为我们知道第三，人犯罪必定灭亡。 Saudara, kata binasa dalam bahasa Yunani itu berarti binasa, rusak, terhilang. 我们知道灭亡有它的含义，就是灭亡、毁坏、失去。 Tanpa disadari, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang di luar Kristus, mereka sedang berjalan dan berjalan menuju kepada kebinasaan yang kekal. 在不知不觉中，许许多多的人，他们行走正上走向灭亡的道路。 Tegakah kita melihat orang binasa? 是不是我们喜欢看见他们走向灭亡？ Saudara, orang yang tidak percaya Kristus akan mengalami kebinasaan kekal. 一个不相信耶稣的人，要进入永恒的灭亡。 Apa itu neraka? Neraka di mana ulat bangkai tidak mati-mati dan api tidak padam-padam selama-lamanya. 地狱是什么地方？地狱就是那些虫，那些地狱的火永远不会毁灭的。 Yudas pasal 1 ayat 23 mengatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. 所以在犹大书1章23节告诉我们，你要把他们从这个火中把他们抢救出来。 Di Surabaya pernah terjadi kebakaran. 在泗水曾经发生过火灾。 Terbakar sebuah rumah di mana seorang bapak terkurung di kamarnya. 当那时候有一间屋子着火了，那么于老人家他被关在房里面。 Api sudah masuk kamar, tapi dia masih cari emasnya di lacinya. 当这个火已经烧到全部他的屋子，他还是在找他的金条。 Dia kumpulkan uang di bawah bantalnya dia. 他在找他的钱。 Dan banyak sekali belum lagi berlian-berliannya dia. 他的钻饰全部他把它拿起来。 Tetangga melihat ini orang bisa mati. 他不知道当时他会死去。 Mereka hantam jendela untuk tidak ada teralis dan menarik dia dari dalam rumah itu sehingga dia selamat walaupun sempat terbakar. 后来来抢救的人看见这个情形，这个人会死，就直接打破他的房门，把他直接救出来，烧到一点。 Kalau orang itu ditarik dari api yang sebentar padam, tapi api neraka membakar orang tanpa Kristus kekal selama-lamanya. 我们知道烧这个物质的火，隔一阵子可能会熄灭，但是这个地狱的火是永远不会 Dan 熄。 penginjilan adalah cara Allah
untuk menyelamatkan orang berdosa. 所以传福音是我们抢救罪人的一个方法。 Kenapa beritakan Injil? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. 为什么要借助耶稣呢？因为耶稣基督是唯一的一条路，得救的路。 Kalau masih ada cara lain untuk bisa masuk selamat, bisa selamat masuk surga, nggak perlu kita percaya Tuhan Yesus. 就是有别条路让我们可以得救的话，我们不必 Tapi 经 dari 过耶稣。 firman Tuhan kita tahu, hanya Yesus satu-satunya juru selamat. 但是神会告诉我们说，唯一的一条路能够得救，就是经过耶稣。 Saudara, permisi tanya, waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa cari siapa? Manusia cari Tuhan atau Tuhan cari manusia? 弟兄姐妹，请问我们身为一个罪人谁找谁？我们寻找神，还是神寻找我们？ Manusia cari Tuhan atau Tuhan cari manusia? 人寻找神，或者神寻找人？ Tuhan cari manusia. 当然是神寻找人。 Dan keselamatan itu inisiatif dari Tuhan dengan perbuatan baik manusia, tidak mungkin manusia bisa selamat. 因为我们知道，就是不是神寻找人，不可能人会寻找到神而且得救。 Ini upaya-upaya manusia untuk mencari selamat masuk surga. 我们看人用种种的方法，让他们能够进到天堂。 Berusaha punya moral yang baik, 好的道德 berbuat berbagai kebajikan, 行善事 memeluk suatu agama, 有宗教 menganut filsafat tertentu, 相信种种的哲学 menjalankan 思想 etika yang baik. 有好的这个道德品格。 Semoga insya Allah bisa selamat. 但愿我可以得救， Itu usaha manusia. 这是人的作为。 Tapi berdasarkan Yesaya pasal 64 ayat 6 dan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, manusia tidak bisa dibenarkan dengan perbuatan baiknya. 但是以赛亚64章跟以弗所书2章告诉我们，人靠做他的行为不可能得救 Sehingga，tidak ada perbuatan usaha manusia yang bisa menyelamatkan dia. 因为没有一个人的作为能够叫他得救。 Saudara, bagian ini saya buat untuk melukiskan usaha-usaha manusia untuk mencari Tuhan. 我把这个像描写关于人怎么样想尽方法要寻找 Berbuat amal, berbuat baik, bersedekah, beragama, insya Allah bisa masuk surga. 行善做好事，希望可以上天堂。 Tapi tidak satu pun yang bisa mencapai Tuhan. 但是他根本不能做到。 Maka dalam Yohanes pasal 16:28 mengatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. 所以在约翰福音16章28节告诉我，我是从父而来的，我来到这个世界上。 Lalu aku meninggalkan dunia pula dan kembali kepada Bapa. 以后我要离开这个世界，回到父那里去。 Sehingga surga dan dunia itu dihubungkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 只有借着耶稣基督，能够把天堂与世界把它连起来。 Hubungan manusia yang dengan Allah yang telah terputus karena dosa dipulihkan kembali dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 神与人的关系脱节，借着耶稣基督能够把它恢复。 Saudara, kita baca bersama-sama ayat yang terkenal ini. Dalam bahasa Indonesia, nanti dalam bahasa Mandarin Pak Yakub Tan membaca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 在约翰福音14章第6节告诉我，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，就不借助我，没有一个人能够到父那里去。” Kalau orang Kristen tahu kebenaran ini, itu menjadi suatu kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. 就是人知道这个真理，必定得到力量来面对种种的挑战。 Kalau Yesus satu-satunya juru selamat, tidak akan mungkin dia meninggalkan imannya. 当他知道耶稣基督是他的救赎主，他不可能离弃他的信仰。 Soalnya saya sedih sekali kalau saya melihat dulu pernah sekolah minggu, pernah rajin ke pemuda, pernah ikut paduan suara, tetapi setelah dewasa, mohon maaf, beralih ke agama lain. 我很伤心，当见到一个基督徒，他从小参加主日学，参加种种的侍奉，但是年长以后，他改教。
Ingat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? 当你得着全世界，失去你的生命，有什么益处呢？ Jangan tukar Yesus dengan harta yang tidak seberapa. 你不要把世界上物质更换耶稣， Jangan tukar Yesus dengan kedudukan yang tidak seberapa. 你不要把地位更换耶稣， Jangan tukar Yesus dengan teman hidup yang tidak seiman. 你不要因着不信的配偶更换了耶稣。 Saudara, orang kalau tidak mengenal artis beken, nggak jadi soal. 当你今天就是不认识这个大明星，没关系。 Angga tidak mengenal tokoh politik terkenal itu nggak jadi apa. 你不认识那些有名的政治家也没关系。 Anda tidak pernah tahu siapa itu Luna Maya, nggak jadi soal. 我们不认识卢娜玛亚是谁没关系。 Orang Anda tidak pernah tahu siapa itu Tukul Arwana, nggak jadi soal. Tukul Arwana 你不知道他是谁没关系。 Anda tidak pernah tahu siapa itu Anies Baswedan, nggak jadi soal. 你不知道不认识这个安尼斯巴斯维 Tapi 是谁 kalau 没关 tidak 系。 mengenal Kristus itu fatal. 但是就是你不认识基督的话，你就遭殃。 Karena tidak mengenal Kristus, tidak mengenal keselamatan. 因为你不认识基督，你就没 Tidak mengenal 得救 Kristus ada binasa selama-lamanya. 你不认识基督，你要永远的灭亡。 Karena Yesus satu-satunya juru selamat, jangan pernah tinggalkan dia. 因为耶稣是唯一的救主，你不可以离弃他。 Puji Tuhan, 感谢神， di dalam Kristus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, itu nama Yesus Kristus. 因为在天下人间没有赐下别的名，让我们可以靠着他得救。 Yang kelima, kenapa perlu memberitakan Injil? Karena banyak orang mati tiap hari. 为什么要传福音？因为今天每一天都有很多人离开世界。 Orang meninggal karena COVID di seluruh dunia lebih dari 6 juta orang. 在全世界因着肺炎疫情而死亡的人大概有600万。 Sekarang tiap hari kita dengar berita orang meninggal. 我们今天每一天都听见因着疫情离世的人。 Menurut statistik ada 360.000 orang bayi yang lahir tiap hari di seluruh dunia, 151.600 orang yang mati di seluruh dunia sekarang ini. 按照统计，那么每一天在全世界有336万的人婴孩出生，但是15.1600人死亡。 Dan rata-rata harapan hidup menurut WHO 67 tahun. 平均人的寿命是67岁。 Nah, Anda yang 66 sekarang nggak usah gelisah, belum tentu. 你已经66岁的弟兄姐妹，你也不必挂虑。 Itu kan WHO ada namanya rata-rata. 这个是平均的年岁， Ada yang 90, ada yang 50. 有的是已经有的90岁，有的50岁。 Kemarin saya ketemu mantan rektor kami di Sydney, umur 90 lebih, pendeta Peter Wongso. 昨天我在澳洲的时候见到一位老牧师，已经90多岁了。 Yang menjadi masalah adalah di antara 151.000 orang, 600 orang mati tiap hari, berapa banyak di antara mereka yang mendengar Injil? 问题就是每一天150、1600人离开世界，多少人他们已经听了？ Dan di antara mereka yang mendengar Injil, berapa banyak di antara mereka yang betul-betul terima Yesus sebagai juru selamat? 他们虽然听了福音，有多少人真正接受耶稣成为他个人的救主？ Itulah tugas Anda dan saya. 这是今天你跟我的任务。 Tugas kita untuk memberitakan Injil kepada mereka sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan. 当他们还没离开世界的时候，这个福音要传给他们， Agar mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. 让他们可以相信、接受耶稣，成为他们个人的救主。 Saudara, kiranya hati kita semua terbakar oleh Roh Kudus. 但愿今天我们的心被灵火所焚烧， Terbakar untuk lebih bersemangat beribadah. 让我们更加的活跃的参加聚会， Dan terbakar untuk berkobar-kobar memberitakan Injil. 而且火热的传福音， Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sangat berharga. 去抢救每一个有价值的灵魂。 Kalau teroris menggunakan uang untuk menghancurkan hidup orang, orang Kristen menggunakan setiap sen yang mereka miliki untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 我们知道恐怖分子他们敢出很多钱去抹杀人类，
但是我们成为基督徒，我们要敢投资抢救灵魂。 Ada 3P dalam pelayanan misi. 在我们做宣教的事工，我们用3个杯来形容。 Yang pertama adalah pray together. 第一就是一起祷告， Tidak pernah ada kebangunan rohani dan tidak pernah ada jiwa bisa diselamatkan tanpa doa yang sungguh-sungguh. 我们知道，就是没有真正认真的祷告，不可能会有大复兴。 Seluruh jemaat harus mendukung program penginjilan dengan doa. 所有弟兄姐妹会友都要支持这个祷告的事工， Di mana Roh Kudus akan bekerja. 那么圣灵必定工作。 Yang kedua adalah proclaim together. 第二就是一同宣告， Penginjilan bukan tugas pendeta penginjil, bukan tugas majelis, tapi seluruh anggota jemaat gereja. 传福音不是牧师传道指示的任务而已，但是每一个会友都有同样的任务。 Apapun menjadi tugas program penginjilan, dukung bersama-sama. 不论有什么传福音的活动，我们要一起来支持。 Dan yang berikut adalah pay together. 第三就是一起付出， Itu sebabnya kita memberikan persembahan untuk penginjilan. 就是我们要奉献参与传福音的事工。 Tuhan tidak kekurangan kuasa untuk menyelamatkan orang, 神有足够的能力来抢救世人， tapi Tuhan ingin mau melibatkan Anda dan saya dalam pelayanan begitu mulia ini untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. 但是神要你跟我参与这个荣耀的工作，去做抢救的事工。 Mau tahu apa gereja itu gereja bermisi atau tidak? Mau tahu apakah gereja itu gereja yang bermisi atau tidak? 就是我们要知道一个教会是不是宣教的教会，或者不是， Berapa banyak jemaat yang mau memberi persembahan untuk misi? 就是要看会有敢付出多少的代价在宣教的事工。 Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hidup ini sementara, 人生短暂， hanya puluhan tahun. 几十年过去， Tapi dalam hidup yang singkat ini mari kita berbuat sesuatu yang bernilai kekal, menjaga jiwa bagi Tuhan. 我们怎么样用这短暂的时间去做永恒的工作，讨神喜悦？ Saya pernah baca, saudaraku sekalian, uang dikeluarkan oleh orang di dunia itu luar biasa dibandingkan dengan uang digunakan untuk penginjilan. 我们知道，我曾经读过一本书，告诉我们说，世人用的钱在世界上何等的大，超越这个做宣教事工用的钱。 Untuk traveling, untuk makanan kucing dan anjing, untuk macam-macam, itu mahal sekali. 他们去旅游去养他的狗，养他的猫他们用的钱何等的庞大。 Saudara, saya punya statistik, karena waktu saya baca statistik itu luar biasa, saya kagum melihat bagaimana orang tega menggunakan uang untuk hal-hal untuk hobinya. 我当读他们的分析的时候，我很吃惊，怎么样他们敢付出这么多的钱来给他们的爱好？ Waktu saya baca makanan kucing dan anjing itu begitu mahal, baru saya tahu setelah saya punya 2 anjing kecil. 当我看买这个狗的食物何等的贵，我晓得的时候，当我有2只小狗， Anjing cukup mahal, tapi saya tidak beli karena dikasih orang. 狗其实也是很昂贵的，但是有人赠送。 Makanannya sih terjangkau, tidak seberapa, masih bisa saya beli. Salonnya itu yang mahal. 他的食物我还买得起，但是给他们理发的时候特别的贵。 1 ekor saya potong rambutnya, bagi orang potong rambutnya hampir 200.000 kemarin. 叫一个人来理发我的狗Saya pernah potong rambut di bawah pohon di abang-abang 10.000 jadi ini. 牧师理发1万等就够了。 Potong rambut dia lebih mahal daripada potong rambut saya. 他狗理发比我贵得多。 Poin saya adalah orang begitu tega untuk hobi, untuk entertain, tapi pelit untuk pekerjaan Tuhan. 一个人，我的问题就是看见人敢付出代价为他的狗，但是为了福音，他们不肯。 Saudara, jangan kita terlambat. 弟兄姐妹，不要迟延。 Sementara masih ada waktu, kesempatan, dukung pekerjaan Tuhan. 当我们还有机会的时候，我们要支持神的工作。 Tuhan kirim memberkati kita sekalian. 神赐福我们， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah datang dan
melahirkan